dia buat selagi mana benda itu tak berdosa. Jadi bila kita pergi musafir, kita memilih qasar, bukan sahaja kerana ia memudahkan, bukan sahaja kerana ia sunnah, tetapi dari sudut ganjaran dia lebih besar daripada tamam. Dia lebih besar daripada tamam. Lepas tu yang kita nak pergi tamam pasal apa? Yang kita nak pergi semayang 4 tu pasal apa? Ini saya nak sebutnya, dalam Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih untuk menyenangkan umat dia, meringankan umat dia, kerana agama sifatnya apa? Raf'ul haraj, mengangkat kepayahan. Sebab itu bila orang bukan Islam, dia mari mengaji, dia dengar fiqh yang betul cara Nabi, dia akan rasa tenang, dia akan rasa mudah, dia akan rasa senang. Pasal apa? Fiqh Nabi caranya adalah meraihkan keadaan manusia. Kalau kita lapang, tuan-tuan nak semayang lapang, mana bagus? Semayang dalam keadaan berlapang atau tuan-tuan pergi makan bagi kenyang dulu baru main semayang? Apalah Pak Long ni nak pergi makan dulu. Kalau makan mati macam mana? Semayanglah dulu, duk makan saja. Orang akan baca, kalau kita baca lagu orang baca, antara semayang dengan makan, tentulah kena dahulukan semayang. Ini semayang, makan, duk makan selalu dah. Semayang bukan lama mana, semayanglah dulu. Sekali kita pergi makan, tahanlah lapak tu Zat. Nak semayang menghadap Tuhan ni duk kira nak melantak ya. Tapi kalau kita baca hadis, dia suruh kita makan dulu. Dia suruh kita makan dulu. Idza hadratil asya wa iqamatil isya, apabila dihidangkan makanan dan kamu rasa lapar, kemudian orang qamat untuk mendirikan semayang, biar mereka semayang dulu, kamu pergi makan. Sat lagi kalau lepas kamu dah makan, kamu mai. Kalau kamu tak sempat, kamu tambah. Kalau kita lah, kan? Kalau kita lah tengok satu orang tinggal semayang pergi makan, kita kata ish, dia ni lemah iman, cerai lekeh, baru ujian makanan dah tewas, mailah semayang lu kan nak lama mana. Tak, Nabi suruh pergi makan. Nabi suruh makan elok-elok, makan tenang, makan jangan kalut. Esok tuan-tuan nak puasa, buka puasa, hari ni pun ada orang puasa, makan relax, makan tenang, makan pelan-pelan, jangan kalut. Sehari kita mai semayang, sempat kita semayang, tak sempat kita tak ada masalah. Jangan sampai tuan-tuan ni sama berjalan makan, buka puasa, kalut nak ligan apa? Nak ligan rakaat, makan bagi perabi. Duklah kereta, buka dengan bini terpawai, makan. Kalau rajin lagi bersuap, minum air. Tua-tua bukan nak boleh pepak laju. Saat ni mengkelan mati, korang lagi jemaah. Makan bertenang. Ini sampai tercungak-cungak nak telan, nak ligar rakaat. Nabi kata apa? Alaikum bis sakinah wal waqar. Jangan kalut, jangan kamu tergesa-gesa nak mari semayang. Yang mana kamu sempat, kamu semayang. Wa ma fatakum, apa yang kamu terlepas, fa atimmu. Kalau tak sempat rakaat pertama, kamu tambah saat lagi habis salam. Agama tak paksa kita. Agama bukan komunis. Komunis dia tuan-tuan, dia memang disiplin pelik. Dia memang ni, kita agama raikan kemaslahatan manusia. Maka sebab itu, jika ada orang yang menyangka, jika dia memilih yang payah, sengaja ada yang mudah tapi dia pilih hak susah, dan dia kata kalau pilih hak susah tu pahala lebih banyak, dia telah tersasar daripada jalan yang benar. Kalau sengaja pilih hak susah, hak mudah ada, dengan sangkaan pasal apa hang pi buat hak payah, tak ambil hak mudah, dia kata apa? Dia kata lebih baik aku ambil yang apa? Lebih baik aku ambil yang payah, pasal pahala dia tentu lebih banyak.
Buat apa aku nak ambil hak mudah? Sebenarnya ini suatu benda yang salah. Satu benda yang salah. Sebab yang mudah itu lebih besar pahalanya daripada payah. Payah ni dalam arti kata kita pilih lah. Tapi kalau memang dah payah, memang benda tu automatik payah, itu cerita lain. Yang ni kita pilih. Kita pilih. Nampak? Faham ha? Okey. Seterusnya kita tengok sedikit beberapa dalil yang menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan konsep kemudahan dalam agama, konsep senang dalam agama, dalam ruang lingkup yang kita panggil tidak terkeluar daripada disiplin lah. Sekali kita akan bagi contoh. Antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Hajj ayat 78, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj." Kan? "Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj." Dan Allah tidak menjadikan kamu, wahai manusia, untuk menanggung suatu benda yang berat dan susah dalam urusan agama. Allah tak mau kamu susah, dan Allah tak mau kamu menanggung keberatan, kepayahan dalam hal urusan agama. Allah tak suka. Allah nak sesuatu yang bersifat mudah. Okey? "Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj." Allah nak sesuatu yang bersifat mudah. Allah tak nak kamu payah. Sat lagi tuan-tuan, esok nak boleh pahala lebih, puasa puasa Arafah, nak boleh pahala lebih, esok cuti saja pergi duduk berjalan kok hangat, saja duduk pergi buat bagi letih. Ini tak betul. Kalau kita puasa esok, kita jangan kata apa sengaja meletakkan diri kita. Ada orang dia faham kata, dia kata kurang pahala hari ni pasal apa? Senang dia kata. Kan? Relax, hujan, duduk dalam bilik pula syok kan. Dia duduk rasa macam tak berapa berkualiti. Lepas tu dia pun pergi berjalan langkangak melila. Bini dia kata pasal apa? Aku nak bagi pahala lebih, bagi payuh, bagi rasa payuh. Ini bukan sifat agama. Agama tak benarkan kita buat sesuatu yang membeban dan menyusahkan diri kita. Tapi kalau tak ada pilihan macam orang yang kerja, orang yang terpaksa bekerja apa itu urusan lain, itu isu lain. Ini sengaja pergi cari pasal. Tak ada dalam sifat kita. Kemudian Nabi SAW sebut dalam hadis Aisyah. Nabi kata apa? Aisyah sebut, "Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrain qattun illa akhadha aisarahuma ma lam yakun ithman fa in kana ithman kana ab'adan nas min." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan pilihan antara dua perkara, melainkan baginda akan memilih yang paling mudah. Jika ada dua cara, dua bentuk, dua sifat, dua jenis, Nabi akan memilih yang paling mudah selama mana perkara itu tidak bercanggah dan tidak berdosa. Jika berdosa, jika perbuatan itu salah, baginda adalah orang yang paling kuat ataupun paling jauh meninggalkan benda itu. Jadi sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, jangan menyangka memilih yang mudah atau mengambil keringanan, ruksah sebagai orang yang dianggap cuai ataupun orang yang lekeh, orang yang lemah ataupun orang yang kurang pahala. Tak. Berdasarkan hadis ni, Nabi suka kita ambil ruksah. Pasal itu orang pernah tanya kepada sahabat soalan yang berbentuk atau berbunyi seperti, untuk apa kita jamak atau untuk apa kita qasar dalam keadaan kita dah senang, dalam keadaan aman, dalam keadaan tak ada kekacauan, tak ada kesusahan, kita dah hidup okey lah. Pasal apa yang kita masih lagi nak memilih yang mudah? Depa duk ingat kata ambil yang mudah tu waktu susah saja. Tak.
Nabi kata apa? Tasaddaqallahu biha faqbalus sadaqah. Dia berkata, kami dah tanya Nabi, kenapa kita masih memilih mengambil yang mudah, seperti contohnya semayang? Pasal apa kita duk qasar? Pasal apa kita tak tamam? Dulu mungkin alasan perang, mungkin alasan susah, mungkin alasan kekacauan dan sebagainya. Kita kena semayang cepat, kena semayang ringkas. Sekarang dah tak ada halangan tu. Macam sesetengah orang duk bagi alasan. Dia kata kita tak payah nak qasar, masjid banyak. Samalah soalan apa dia ni? Alasan tu. Dia kata kita tak payah qasar, masjid dah banyak, tempat semayang banyak, kereta sendiri, kita bukan nak kalut pi mana. Dia tak faham maksud rukhsah. Pasal itu Nabi ditanya, Nabi kata tasaddaqallahu biha. Tasaddaqallahu biha. Allah yang memberikan kemudahan ini. Ini adalah hadiah, sedekah daripada Allah. Allah yang nak bagi. Faqbalus sadaqah. Maka kita apabila orang nak bagi, siapa-siapa nak bagi sifat kita ambil lah. Walaupun mungkin kita tak perlu benda tu, mungkin kita tak hajat sangat kan, ada orang bagi makan mungkin kita, tapi kita ambil. Tapi jangan membazir pula, ambil sekali tok buang pula, tak mau pula kan. Sahabat kata apa? Sahabat kata, Nabi kata benda ni Allah sedekah, kamu ambil sudahlah. Kan? Dan tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala dia tak sebutkan qasar mesti susah. Ni lagi cantik. Ada orang tanya, dia kata kalau dulu naik unta, musafir naik unta susah, baguslah qasar. Sekarang naik flight, setengah jam dah sampai KL, senang, mudah, cepat. Nak qasar lagi ke? Qasar, tetap qasar. Pasal apa? Dia bukan urusan perjalanan, dia bukan urusan cepat, dia bukan urusan kenderaan, dia adalah sedekah. Dia adalah pemberian Allah yang kita ambil. Kan? Sebab itu dari sudut kelebihan pahala, besar lagi orang yang memilih qasar daripada tamat. Kan? Dan kita juga beruntung kerana menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana kalau kita tengok syariat Nabi ni, termasuklah haji, puasa, zakat, sebagainya ni dalam urusan kita ni. Yang pertama tuan-tuan, syariat yang paling mudah dan paling senang adalah syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling mudah sekali hukum hakam ni, dia tuan-tuan, yang sama agama, akidah tu sama, tapi hukum tak sama. Syariat Musa berbeza dengan syariat Nabi kita Muhammad, tak sama. Sebab itu kita tengok semayang Nabi Musa lebih banyak daripada semayang kita. Tuan-tuan kena ingat tu, di antara keistimewaan umat Muhammad, syariat hukum yang paling senang. Umat Nabi Musa, bila mereka nak bertaubat, mereka kena bunuh diri. Mereka buat dosa, mereka nak bertaubat. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kalau kamu nak bertaubat, kamu pergi bunuh diri. Bunuh diri itu sebagai tanda betul-betul bertaubat. Tetapi bila mari kita buat dosa, nak bertaubat, kita hanya menyesal, tak ulang lagi benda tu, kita salat 2 rakaat, kita minta ampun sungguh-sungguh, selesai. Mudah. Dan syariat Nabi Musa bila terkena najis, dia tak boleh basuh. Gunting buang bahagian yang kena tu. Dia agak berat, agak keras, mungkin sesuai dengan orang zaman tu. Tapi mai zaman kita, basuh bagi hilang bau, bagi hilang warna, hilang rasa, ain tak ada, bersih. Tak payah kerak, tak payah gunting, tak payah buang. Mudahnya syariat kita. Okey, itu satu. Yang kedua,
Dalam Islam, syariat Nabi kita juga memudahkan urusan hidup kita. Pasal apa? Sebab dalam urusan kehidupan, kesemua benda adalah halal dan harus pada asalnya. Mudah tak? Soal makan minum, semuanya halal dan harus, kecuali yang dinyatakan haram. Tuan-tuan, soalan saya, Allah dia jadikan suatu benda asalnya halal ke haram? Dalam urusan hidup asalnya halal. Sebab apa dia buat asal halal? Asal boleh. Al aslu fil asya' ibahah. Yang ni tuan-tuan ingat sampai bila-bila. Asal pada makan minum, asal pada urusan muamalat, asal pada urusan kehidupan, asal pada segala benda halal. Pasal apa? Pasal nak bagi kita mudah. Kita pergi luar negara, kita nak pergi makan, pergi restoran, pergi pasar raya, kita nak cari makanan, nak makan, senang agama kita. Selain daripada yang jelas haram, halal untuk kita makan. Paling mudah apa dia? Roti. Roti, apa nama pun, apa jenis pun, apa bentuk pun, semua halal. Tuan-tuan boleh makan roti dengan yakin tanpa was-was. Dia kata roti nanti dia buat inti pork pula. Tak payahlah cari inti-inti yang berdaging ni. Ada inti apa? Skaya, vanila, coklat. Takkan coklat pun haram. Belilah roti-roti tu. Lagi susu. Susu apa tuan-tuan yang luar negara ke dalam negara, susu apa yang mereka perah? Lembu lah, susu lah. Jadi saya cerita dari sudut makanan. Payah tak? Tak payah. Cuma yang payah sikit Jepun. Jepun ni payah sikit lah. Tak payah duk pi lah kalau kata tak kuat iman. Sebab saya dipahamkan Jepun ni kesemua makanan dia boleh dikatakan dia campur dengan saka. Bukan saka. Saka tu kita. Saka tu hantu apa? Ni arak dia ni. Sake. Arak dia tu. Itu susah sikit lah. Dia bila dia masak, dia akan buh benda tu. Kata orang lah. Jadi kita bimbang. Dia punya makanan-makanan dia bercampur dengan makanan. Pasal yang tu dia main ingredient dia. So, jadi nak payah, nak senangnya, tuan-tuan, makanan yang tak bermasak lah. Buah, kan? Sayur-sayuran. Ini senang, agama senang. Pakaian pun semua boleh pakai. Tak ada masalah. Nak apa? Pergi mana-mana, semua asalnya bersih, suci. Nak semayang tak mana? Ni, kita di Malaysia ni bersyukur banyaklah. Surau di tempat-tempat kata ceruk stesen tu ada surau, stesen ni ada surau. Pi luar negara, depa bukan nak layan lagu kita. Kita kalau nak semayang di luar negara, ikut jadi je. Masuk waktu semayang. Payah tak? Siapa yang kata payah, dia tak mengaji lah. Kalau orang mengaji, senang lah. Dia duduk di railway station, stesen kereta api umpamanya. Masuk waktu. Mana ada orang sediakan surau macam kita? Maka dia boleh solat. Solat di mana? Yang kata agama mudah tu, solatlah di koridor-koridor tepi tu. Pasal apa? Asal kepada tempat adalah suci dan bersih. Tak payah. Yang payahnya dia tak erti. Nak cari surau. Dia kata mampu kita nak cari surau ni, stesen kereta api Korea ni, tak mana dia buat surau. Kan? Cari habis pusing. Habis waktu tak jumpa. Mana nak? Kita kata yang piduk teruk-teruk, penat-penat cari buat apa? Pacak semayang tepi ni. Dia tak apa, tak ada sejadah. Yang siapa suruh pergi buat sejadah semayang tak ni? Dia kata kotor kot. Asal pada hukum sesuatu permukaan bumi adalah tahuran, masjidan, bersih dan boleh semayang. Mudah tak? Mudah. Tuan-tuan pergi airport, kan? Tuan-tuan sakit lutut, payah nak pergi berjalan surau. Kan di KLA kan surau dia jauh.
Tuan-tuan boleh semayang tang mana-mana saja, menghadap kiblat, cari sutra sikit, semayang. Tak ada masalah. Ini agama mudah. Boleh bersalat di mana saja. Nabi kata apa? Allah jadikan untuk umatku bumi ini suci dan bersih. Mereka boleh bersalat di mana-mana saja. Apabila masuknya waktu, salatlah. Tak perlulah kita nak pergi duk cari tempat yang proper, nak pergi cari surau, nak pergi cari apa, tak. Yang pentingnya kita tahu arah kiblat, kita salat. Dan boleh, tuan-tuan, kalau yang jenis traveller, musafir, boleh salat tanpa buang kasut. Tuan-tuan boleh ambil wuduk tanpa perlu buang kasut. Kok susah nak buang kasut, nak basuh kaki. Ada yang tuan-tuan jatuh, terguling, tergolek, tertomoh. Terguling, tergolek, tertomoh. Pasal apa? Dia ni nak angkat kaki ni, nak suar ke apa? Nak angkat kaki, nak suar ke singki tu. Awak tak terbalik. Kita kata apa yang duk buat? Apa dia ni wrestling tang ni? Mai kita nak ajak suar mai kaki tu. Suar mai kaki, stokin tak payah buang, kasut pun tak payah buang. Ambil ayak. Ni kata singki. Bagi ayak tu kena. Lepas tu buat apa? Sapu kok atas, sapu kok atas. Bukan kok bawah. Bukan kok bawah tapak. Ini pi basuh kasut pula. Dah. Sapu kok atas ni saja. Sapu macam tu. Lepas tu habis sembahyang. Tak payah buang kasut, tak payah. Ayak setitik tak kena kaki. Mudah, senang, praktikal. Inilah Islam. Pasal itu orang Islam boleh pergi mana halatah. Kan? Apatah lagi kita ada kaedah beristinja menggunakan selain daripada air. Yang tu mau dengan tak mau je lah. Boleh tu boleh. Cuma kesanggupan kita lah nak calik tak calik tu. Tapi boleh. Tak ada masalah, kan? Itu nak menceritakan betapa mudahnya agama ni. Okey. Seterusnya kita nak sebut sikit. Yang ni tuan-tuan tolong take note. Beberapa bentuk dia panggil taisir ataupun keringanan di dalam agama, yang mana ia merupakan salah satu daripada rahmat Allah. Ada lebih kurang 6 ke 7 jenis. 6 ataupun 7 jenis. Ini nak bagi tahu macam mana bila keadaan sukar atau keadaan itu memberikan kesulitan, dia akan bertukar menyenangkan kita. Satu, dari sudut gugurnya kewajipan. Mudah pasal apa? Pasal gugur. Isqat. Gugur. Tak payah. Contoh, orang yang wajib Jumaat. Wajib Jumaat. Wajib Jumaat. Sembahyang Jumaat boleh buat di rumah? Boleh? Tak boleh. Dia kena main masjid. Dia wajib. Salat wajib berjamaah. Bila tuan-tuan sakit, yang kita kata tadi ni kita nak apply ni. Masyaqqah. Bila tuan-tuan sakit, kalau tak sakit pun menjaga orang sakit. Sama ada yang sakit atau menjaga orang sakit, isqat, gugur, sukut, gugur, dia jadi tak wajib. Dia semayang zuhur. Semayang zuhur boleh buat di rumah. Betul tak? Asalnya kena pergi masjid, ni dia boleh buat di rumah. Itu satu contoh. Lagi, wanita bila haid, puasa kena ganti tak? Kena ganti tak? Kena. Semayang kena ganti tak? Tak payah. Bila tuan-tuan haid, tuan-tuan pula, puan-puan haid, bila puan-puan haid, semayang tak payah ganti. Pasal apa? Pasal semayang ni kak. Semayang ni banyak berbanding dengan puasa. Nampak? Jadi cuti tanpa rekod dan tanpa ganti. Ada cuti, rekod kena ganti. Ada yang free. Tak payah buat apa, senang banyak. Kelebihan dia.
Kan? Okey. Satu tadi ni guguk terus. Tak perlu, tak wajib terus. Seperti orang yang tak boleh membaca Al-Fatihah. Kita bagi contoh. Tak baca. Dia nak baca apa? Apa yang dia boleh baca? Dia saya ni boleh Alhamdulillah. Takat tu cukup. Ataupun mungkin Ar-Rahman Ar-Rahim. Takat tu okey dah. Guguk pasal dia tak mampu. Masyaqqah. Kesulitan untuk dia. Okey? Yang kedua, tanqis, naqsun. Dia tak guguk terus, tapi dia pekurang. Kena, tapi dia reduce. Discount. Apa lagi kita nak sebut bahasa kita? Dia reduce, dia discount, dia potong. Tapi kena juga buat. Seperti apa? Kurang bilangan rakaat daripada 4 menjadi 2. Daripada 4 menjadi 2. Yang tu apa dia tu? Kena, tetap kena, tapi dia kurangkan. Dia mudahkan. Okey. Termasuk mengurangkan apa dia? Ini penting. Dan kita dah sebut dah. Salat mengikut qadar yang mampu. Kalau asal sujud kena 7 anggota. Rokok dalam bentuk yang 90 darjah. Tapi bila mari ada kesulitan, dia pekurang terus. Pekurang banyak mana? Sekadar yang boleh. Sekadar yang mampu. Kalau kepok, asalnya kepok lagu tu, contoh kepok lagu tu, asalnya kepok macam tu, rokok macam tu, tak boleh. Dia kurangkan, dia longgarkan, dia mudahkan. Banyak mana ustaz nak kepok? Mengikut kadar yang termampu. Kurang lah. Nampak? Itu baru 2. Nanti kita perhabis ada lagi 4. Contoh kemudahan bila bertembung dengan kesusahan. Kita bagi azan dulu. Okey, kita sambung sikit. Yang ketiga, tadi kita kata dia gugur terus. Yang kedua, dia kurangkan atau dia ringkaskan. Yang ketiga, ibdal. Dia tukar daripada yang asal. Seperti apa? Orang yang tidak mampu untuk berwudu ataupun mandi wajib menggunakan air diberikan kemudahan dengan ditukar ganti, hanya perlu bertayammum. Ini dia panggil dengan kaedah ibdal, iaitu dia memberikan kemudahan, keringanan dan kesenangan dengan cara apa? Dengan cara dia tukar daripada asalnya air, oleh kerana tak boleh ada masyaqqah. Dia sebut masyaqqah, maka dia boleh ambil keringanan, iaitu menggunakan debu. Dan debu pula tuan-tuan jangan silap faham, bukanlah seperti mana ayat duk pi berkumuk pula, duk pi duk basuh pula, duk pi duk juruh mandi pula. Tak. Dengan tayamum lebih mudah. Tayamum ni dia angkat hadas besar dan dia angkat hadas kecil, iaitu dengan cara kita menepuk debu tanah yang suci dan kita sapu di perbahagian tangan kita macam tu. Lepas tu kita sapu muka. Kita sapu muka dulu pun boleh, kemudian tangan kita. Secara mudahnya dalam hadis Bukhari, Nabi SAW tunjuk kita sapu macam tu kan, atas tu ni, itu kita sapu muka, selesai. Sangat mudah, sangat ringkas dan sangat senang. Walaupun ada sebahagian mazhab dia menggunakan riwayat lain yang dia menyapu sehingga ke pergelangan siku. Ini khilaf yang tidak ada masalah. Tapi nak bagi tahunya kemudahan. Orang yang tak boleh berdiri, dia duduk. Itu pun dia panggil tukar ganti tu. Daripada duduk dia pergi kepada berbaring. Yang tu pun dibenarkan apabila masyaqqah ataupun dia ada kesulitan. Demikian juga dengan cara apa?
At-taqdim, takhfif at-taqdim, iaitu dengan keringanan boleh mengawalkan sesuatu yang belum masa. Ini pun salah satu cara juga. Macam mana agama nak memudahkan kita. Seperti apa? Salat asar boleh diawalkan pada waktu zuhur. Kan? Boleh diawalkan. Zakat fitrah boleh dibayar pada awal Ramadan. Walaupun kalau kita tengok pengamalannya wajib pada malam raya. Kena hidup sampai malam raya. Kalau mati sebelum tu kan tak kena. Tapi lah ni kita dah hari pertama Ramadan dah boleh bayar. Dan dibenarkan juga membayar zakat walaupun belum diharuskan, dibolehkan membayar zakat walaupun belum cukup tempoh. Kok-koklah siapa nak ambil kelebihan 10 Zulhijjah ni, nak bayar dalam tempoh Zulhijjah walaupun mungkin belum cukup lagi, dia nak kata apa, awalkan, boleh. Nak bayar bulan puasa ke, mungkin wajibnya selepas daripada itu, dibenarkan. Mungkin dia ada kesulitan, dia ada masalah apakah, dia nak rebut apakah, diharuskan. Kalau tak boleh perawai, dia bagi juga pelewat. Seperti tuan-tuan mungkin musafir, urusan tak selesai, ada kesulitan, tak sempat nak sembahyang maghrib. Selalunya orang musafir ni memang sibuk lah. Sibuk nak cari tempat tinggal, sibuk nak makan, sibuk macam-macam kan. Kita yang duduk di sini ni tak ada masalah lah. Kita punya tempat kita, kehidupan kita. Maka kalau dia tak boleh perawal, dia susah, dia payah, kita pelewat. Kita pelewat. Pelewat dia panggil takhir lah. Kan. Tuan-tuan pergi macam tuan-tuan mari sini kan, sibuk, ada susah nak sembahyang maghrib, payah, tuan-tuan balik boleh sembahyang isyak dengan maghrib, boleh dilewatkan kan. Boleh dilewatkan juga. Qada puasa Ramadan pun boleh dilewatkan sampai kepada bulan yang paling akhir Syaban. Nampak? Jadi ini salah satu bentuk keringanan dengan cara diharuskan untuk tangguh ataupun lewatkan benda tu. Kan? Jadi taklah kita rasa macam berdosa ke, terkejar-kejar ke, tertekan ke, kan? Sebab apa? Sebab kita mendapat peluang untuk menangguh benda tu. Okey. Okey. Kemudian juga diberikan kelonggaran dan kemudahan dari sudut apa? Takhir, pilihan. Seperti orang yang melanggar sumpah. Orang yang melanggar sumpah, dia wajib membayar kafarah, tetapi ada pilihan yang banyak untuk dia. Kalau dia tak mampu bebaskan hamba, Allah faham, mungkin dia tak ada kemampuan, duit tak ada, hamba tak ada, dia boleh untuk memberi makan ataupun pakaian sebagai ganti kepada memerdekakan hamba. Ataupun kita tengok juga dalam kafarah yang lain, seperti berjima' di bulan puasa, memerdekakan hamba, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Of course dua-dua ni ramai orang tak boleh buat lah. Puasa apa? Puasa apa dia ni, membebaskan hamba, tak ada hamba sekarang. Nak puasa 2 bulan berturut-turut macam mana? Yang sebulan pun dia dah langgar lah. Ini pula 2 bulan berturut-turut. Maka adalah pilihan yang ketiga, iaitu meraihkan kesulitan yang dia hadapi. Macam ada kes yang kawan tu ingat tak? Dia lah kes yang main mengadu dekat Nabi tu. Dia kata, Rasulullah, aku berjima' dengan isteri aku. Nabi kata, merdekakan hamba. Tak ada, tak mampu. Puasa 2 bulan berturut-turut, tak boleh. Kau beri makan kepada fakir miskin. Aku tak ada duit. Aku tak ada kemampuan. Nabi kata, mari sini, siapa yang nak sedekah? Adalah makanan sikit. Nabi bagi dekat dia. Nabi kata, sekarang ambil makanan ni, kau pergi bagi. Tadi kau nak bagi sendiri, kau tak ada duit. Sekarang aku tolong kau pergi bagi saja. Dia kata apa? Kalau nak cari orang susah, dialah yang paling susah. Artinya, Nabi kata apa? Kalau macam tu, kau balik kau makan sendirilah.
Tak kena apa kat dia. Dia jimat bulan puasa siang hari, dah tahu miskin, dah tahu kata teruk. Bagi pilihan semua tak boleh. Last sekali dapat kurma free pula. Pasal apa? Kerana dia ada dalam kesusahan. Tak pressure dia lah, tak lanyak dia kan. Pasal agama raikan kesilapan dia. Cuma dia bertaubatlah. Okey. Kemudian Allah juga meringankan kita dari sudut apa? Tarkhis. Seperti apa? Benda-benda yang simple, benda-benda yang mudah, seperti contoh macam inilah. Kita bila pergi dalam hidup ni akan ada situasi kita tak boleh nak elak. Seperti contoh najis. Agama faham. Kita pergi tandas umpamanya. Kita masuk tandas, kita mesti sedar bahawa tandas ni taklah betul-betul bersih. Okey? Agama dia faham bahawa benda-benda ni kalau nak halusi, nak betul-betul jaga, nak betul-betul pasti, memang akan menyusahkan kita. Dia akan memberi kesulitan. Maksudnya sebelum kita nak qada hajat, kita kena basuh. Mungkin kita kena tanggalkan pakaian di luar. Sebab dalam tandas fahamlah. Kawanmu macam ni, kawanmu macam ni, dengan segala bau dan sebagainya. Apa yang Allah berikan kemudahan kepada kita, dia memaafkan benda yang tidak jelas dan benda yang sukar nak dielak. Sebab itu dia ada satu kaedah. Ini tuan-tuan boleh kaji lagi lah. Kita boleh bincang lagi. Malam ni kita sebut umum. Umum balwa. Umum balwa. Benda-benda yang sukar atau susah untuk dielakkan. Umum balwa. Umum balwa. Benda-benda yang susah, sukar, payah kita nak elakkan. Maka dalam hal ini dimaafkan. Tuan-tuan masuk dalam tandas, tuan-tuan qada. Tuan-tuan jaga macam mana pun akan ada sikit-sikit yang mungkin merecik, yang mungkin terkena. Yang tu macam mana nak buat? Takkan kita nak pakai suit macam apa? Apa tu, angkasawan tu. Kan? Nak bagi tak kena langsung. Kan? Kalau kena pun sikit-sikit, benda-benda tu payah, susah. Kita kata tadi bila susah, dimudahkan. Maka dimaafkan selagi mana benda tu tak jelas. Kan dalam ni keadaan ni, orang mari masuk, kan berjalan atas kapek ni macam-macam. Mungkin ada yang najis dan sebagainya, apa semua kan. Tuan-tuan urus budak-budak kan, kadang-kadang budak-budak punya pakaian dan sebagainya terkena tuan-tuan, tak apalah. Sehingga ulama kata kalau di masjid-masjid tek burung berceragah banyak kan, tek cicak berceragah banyak. Selagi mana tak jelas, selagi mana tak direct dengan kita, dimaafkan kerana benda-benda tu sukar untuk dielakkan. Jadi dimaafkanlah, kan? Okey. Ini perkara yang pasal itu kalau tuan-tuan pergi pasar raya kan, kita pun tak tahu troli tu siapa yang guna, apa yang dia isi, macam mana, apa semua. Islam dia bagi kita senang. Tak nampak, tak jelas, tak ada bukti, no proof, pakai. Banyaklah dalil-dalil kalau kita nak baca. Tapi ini salah satu jenis kemudahan. Maka senanglah kita nak hidup, nak bermuamalah. Okey. Biasa dengar tak hadis? Yang ini jadi perbincangan panjang, tapi saja saya nak lontarkan supaya kita bersikap ilmiah. Maknanya kita terbuka untuk kaji. Datanglah beberapa orang sahabat mari ziarah Nabi. Biasa dengar tak hadis ni? Hadis ni dalam bab bekas makanan, bejana bekas. Mereka tanya Rasulullah, mereka hidup bersama-sama dengan orang bukan Islam, yang mana mereka berkongsi bekas makanan, bekas minuman. Mereka berkongsi, mungkin keadaan tu kita tak tahulah macam mana kan, tapi mereka kongsi. Mereka guna. Apa yang Nabi bagi? Solutionnya,
Nabi kata kamu basuhlah sebelum kamu nak guna. Basuh bukan sama. Basuh. Kamu basuhlah sebelum nak guna dan kamu gunalah tanpa was-was. Ini satu perkara yang menyenangkan kita. Mungkin kita tak rasalah. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke China ke ataupun pergi ke mana-mana negara orang bukan Islam, jenuh kita nak samak semua pinggan mangkuk periuk belanga. Maka kita basuh. Basuh. Sebab itu nak bincang najis khinzir pun benda khilaf. Satu orang dia masuk Islam, dia convert masuk Islam. Tapi dia duduk dengan parent, dia duduk dengan family bukan Islam, macam mana dia nak makan? Macam mana dia nak hidup? Adakah dia nak kena sedia pinggan mangkuk khas, pinggan mangkuk asing? Dia nak kena apa? Separate, pisahkan. Yang ni dia punya, tak boleh. Tak. Kalau kita tengok hadis tu, dia suruh kita basuh. Dan kalau tak zahir benda tu, makanan benda tu, makan. Mak dia masak nasi umpamanya, kan? Tak ada masalah. Masak mi, makan, tak ada masalah. Kerana perkara ini meraihkan kesulitan. Boleh duduk, kan? Dia boleh tinggal serumah dengan bukan Muslim, dalam erti kata perkara-perkara yang tak jelas, kan, dimaafkan. Pasal itu kalau tuan-tuan pergi masuk sewa rumah yang sebelum daripada tu orang bukan Islam, tuan-tuan nak buat apa? Nak samak satu rumah? Itu bukan agama. Nak samak satu rumah, kita tak tahu ustaz tang mana yang dia ni, tang tu ke, tang ni ke, bilik ke apa ke, kita samaklah senang semua satu rumah. Tak. Kalau kita tak pasti, kita tak tahu, kita tak nampak, tak jelas, bila kita masuk, baliklah pada hukum asal. Haji Gani sewa kereta, bukan semua Melayu. Mesti ada Cina. Cina tu muat apa? Ada dia nak tahu? Cina tu muat apa? Anjing ke, babi ke, arak ke apa ke, muat lah kereta. Kita mungkin boleh habaq jangan muat anjing dengan apa. Dia sewa, dia punya pasal lah. Dia balik main hantar. Tiap-tiap kali Cina pinjam, Hindu pinjam, haji kena samak. Siapa nak samak, saya boleh samak. Daripada nak untung 10-2, habis terus tak dapat apa. Agama mudah. Kan? Ataupun haji kena khaskan. Kalau orang bukan Islam, Cina kafir nak mai sewa kereta, hampa ambil bumbung sana. Itu semua untuk orang kafir. Kereta bumbung ni untuk semua orang Islam. Takkanlah kita nak buat semua lagu tu. Kan? Maka sebab itu orang Islam tak ada masalah dalam hal ni. Ada kaedah yang Nabi SAW ajar pada kita. Yang pentingnya kita memahaminya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kan? Okey? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kuliah pertama kita. Oh, Dobi pun tak ada. Pasal itu mufti kita tak setuju Dobi Muslim. Apa masalah Dobi Muslim? Dobi Muslim, Dobi tak. Apa beza Dobi Muslim dengan Dobi tak Muslim? Tuan-tuan, bila saya bagi contoh mesin Dobi. Mesin Dobi kita semua pergi basuh. Pergi basuh baju, betul tak? Dan semua basuh baju yang tak bersih lah. Okey. Cina pun pakai Dobi tu, Melayu pun pakai Dobi tu, orang Islam pun pakai Dobi tu, orang tak Islam. Mungkin orang Islam beza dia bila dia nak tekan Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin Allahumma salli ala Muhammad dia selawat sikit. Itu yang kot beza. Tapi tuan-tuan, apa pasal kita tak boleh share mesin Dobi dengan orang bukan Islam? Soalannya apa pasal? Sebab kalau kita nak ikut Islam, dia suruh kita hukum zahir. Dia suruh kita hukum zahir. Bila kita pergi basuh, dia basuh baju, keluar mat, bersih. Kita masuk baju, keluar mat, bersih. Bersih itu apa? Tak ada bau, tak ada warna, tak ada rasa. Cukup. Yang pentingnya bila dia keluar daripada mesin tu bersih. Yang masalah yang menyusahkan apabila kita buat andaian. Andaian tu yang menyusahkan, tu yang Nabi kata, sesiapa yang dia buat bagi jadi susah, akhirnya dia yang akan jadi payah. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak buat Dobi Muslim, Dobi Islam dengan Dobi kafir, maka keseluruhan dalam negara ni kita kena buat dua benda. Train kereta api, kita kena buat gerabak Muslim dengan gerabak.
Pasal kita tak tahu boleh jadi baju dia anjing dia bela anjing, anjing jilat baju dia pergi duduk atas kerusi tu, sekali kita pergi duduk pula. Maka semua benda kita kena separate, demam kita. Betul? Pasal apa dobi je kita asing, benda lain kita tak asing. Kita kena asing semua. ATM Muslim, ATM kafir. Kita kena beza macam tu. Pasal apa? Mungkin tangan dia pegang arak, dia pegang babi, dia pergi tekan tu. So, lepas Cina tekan, kita pula nak pergi tekan. Yang peliknya orang kita, saya pelik lah. Dobi dia kalut sangat. Banyak benda dia kalut, pinggan mangkuk dia kalut, semua benda dia kalut, troli pun dia kalut. Orang Islam tak, orang bukan Islam pakai. Tapi bila main duit orang kafir, dia tak pernah ingat. Dia tiba cerah siapa tu ya. Tak ada siapa pun timbul isu bila kita dapat duit daripada orang bukan Islam, kita nak kena pergi samuk duit tu pasal kita tak tahu duit tu kena apa. Pasal apa kita tak fikir duit tu kena apa? Pasal apa kita tak buat payah pasal duit? Duit semua orang ambil sengat, alhamdulillah. Maka sebab tu kadang-kadang benda ni di atas sentimen. Dia bukan atas ilmu. Dia lebih kepada sentimen, emosi, perasaan. Pasal tu Nabi tak bagi kita ikut perasaan. Ikut perasaan, andai ni, dia akan jadi susah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kita insya-Allah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.